Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua anak-anak satu iman. Okey, apa khabar? Cikgu harap semua berada dalam keadaan yang sihat dan ceria. Walaupun berada di rumah, tapi kita mesti selalu ceria dan tetap semangat untuk meneruskan PDPC online. Okey? Jadi, kita akan teruskan. Okey, baik. Paparan di sebelah cikgu ini menunjukkan piramid makanan. Ya, betul. Kali ini kita akan sama-sama untuk melihat dan belajar apakah itu piramid makanan. Secara ringkasnya, piramid makanan ini merupakan panduan umum. Panduan pemakanan umum kepada orang ramai berkaitan dengan jumlah dan kuantiti makanan yang perlu mereka ambil dalam kehidupan seharian. Okey, jika sebentar tadi cikgu ada sebut kuantiti dan jumlah, jadi mesti murid-murid tertanya-tanya kenapa cikgu sebut jumlah dengan kuantiti. Sebenarnya, kenapa ianya merupakan panduan kepada jumlah dan kuantiti makanan adalah kerana sekiranya murid-murid melihat kepada bentuk piramid tersebut, murid-murid akan melihat piramid makanan ini mempunyai 4 tingkat, 4 aras, yang mana keempat-empat aras ini mempunyai jenis ataupun kategori makanan yang berbeza-beza. Kita tengok aras yang pertama bawah sekali, aras satu bawah sekali, ada jenis makanan yang lain. Aras kedua ada makanan yang lain pula. Aras ketiga makanan lain. Aras yang keempat juga makanan lain. Jadi sebesar mana aras itu, tengok pada gambar ya, sebesar mana aras itu, sebanyak itulah jumlah dan kuantiti makanan perlu diambil. Kalau kita tengok, cikgu bagi contoh, bawah sekali ada roti dan ada kat situ gambar kentang, gambar jagung, gambar beras. Yang bawah sekali aras satu merupakan aras makanan kategori karbohidrat. Kedudukan karbohidrat ini berada di bawah, itu bermaksud jumlah pengambilan makanan karbohidrat merupakan jumlah yang terbesar dalam piramid makanan. Jadi, itu bermaksud pemakanan kita sehari-harian adalah perlu untuk mengambil makanan karbohidrat paling banyak berbanding yang lain. Kita tengok contoh seterusnya dekat atas sekali. Aras yang keempat, ada gambar minyak, gula, garam. Aras tersebut merupakan aras kategori lemak, makanan lemak. Jadi, kecilnya ruangan aras tersebut menandakan perlunya dalam kehidupan seharian adalah sedikit. Sikit je kita boleh ambil. Ianya bukan tak perlu ambil. Lemak juga keperluan dalam badan. Sebab itulah dianya termasuk dalam piramid makanan. Kita perlu juga ambil gula, garam, minyak sebab dia tetap memberi zat. Cuma kita tidak boleh ambil dengan dalam kuantiti yang terlalu banyak. Okey, baiklah murid-murid, kita akan pergi kepada huraian kandungan dalam piramid makanan. Okey, kita pergi kepada aras 1. Aras 1. Okey. Contoh makanan yang terdapat pada aras 1 iaitu aras karbohidrat antaranya adalah nasi, mi, roti, bijirin dan ubi, juga kentang. Makanan tersebut merupakan makanan yang berada pada aras 1. Kemudian makanan yang berada pada aras 2 terdapat makanan yang berjenis sayur dan buah-buahan. Makanan ni pada aras 2 kita panggil kategori mineral. Makanan yang mengandungi mineral, makanan yang mengandungi fiber. Sekiranya karbohidrat merupakan makanan pada aras paling bawah, paling banyak, dengan pengambilan makanan kuantiti paling banyak. Mineral aras kedua adalah makanan kedua terpenting.
Aras kedua termasuklah sayur-sayuran. Semua jenis sayur-sayuran. Jagung, kobis, tomato, lobak. Kalau buah, pisang. Semua jenis buah lah. Apple, orange dan seterusnya lah. Okey, untuk yang ketiga, secara ringkasnya kita panggil aras ni merupakan aras ketiga yang terpenting dalam sistem piramid makanan. Aras ketiga ini kita panggil makanan kategori protein. Kategori protein. Seperti yang murid-murid boleh lihat, kita ada ikan, kita ada ayam, kita ada itik, daging, kekacang. Contoh macam ayam bakar, ikan bakar, ayam goreng, ikan goreng, itu semua telur. Itu semua merupakan sumber protein dan terletak pada aras yang ketiga. Sebelah kiri, kita tengok sebelah kiri produk-produk tenusu lah. Susu, yogurt, keju juga merupakan makanan yang berada pada aras 3. Kita sedang menghuraikan contoh makanan yang terdapat pada setiap aras ya. Untuk aras yang keempat, kita lihat lemak, minyak, gula, garam. Ia merupakan aras yang terakhir dan yang keempat terpenting dalam sistem piramid makanan, yang mana setiap daripada makanan ini merupakan panduan umum yang boleh digunakan oleh masyarakat umum lah. Baiklah, ada yang bertanya, cikgu, tak boleh ke cikgu saya makan nasi sahaja? Tak boleh ke cikgu saya makan bijirin saja, spaghetti saja, seperti yang berada pada aras 1? Kalau aras 1 tu penting, kenapa saya tak makan makanan yang aras 1 saja? Kenapa saya nak kena makan semua aras? Okey, sebenarnya macam ni murid-murid. Sebenarnya dalam dunia ini tidak ada satu pun makanan yang mengandungi semua zat. Cikgu ulang lagi sekali, dalam dunia ini tak ada satu jenis makanan pun yang mengandungi semua zat. Sebab itulah sistem piramid makanan ini direka supaya ianya menjadi panduan kepada umum, kepada masyarakat umum, supaya pengambilan makanan bersistem perlu dilakukan untuk mencukupi keperluan zat yang diperlukan oleh tubuh lah. Sebab badan kita memerlukan banyak zat. Jadi contohnya, dia cuma ambil roti saja. Roti tak ada zat mineral, tak ada zat protein. Jadi badan kita tak puas lah. Jadi kita perlu ambil semua aras dengan kuantiti dan jumlah yang tertera macam piramid makanan ni, barulah kita dikategorikan seorang pemakan yang seimbang, yang berhasiat. Okey, baiklah murid-murid, di samping rekaan sistem piramid makanan, terdapat juga satu sistem yang terbaru yang juga boleh diguna pakai untuk panduan kepada masyarakat dalam menentukan jumlah dan kuantiti makanan, adalah sistem My Plate ataupun pinggan saya. Okey, bulatan dalam gambar ini menunjukkan bentuk pinggan. Bentuk pinggan biasanya bulat kan, jadi bentuk pinggan lah. Okey, pembahagian warna dalam bulatan tersebut menunjukkan sebanyak manakah jenis makanan itu perlu diambil. Lebih kurang sama macam piramid makanan, cuma dia bentuk yang lain yang mungkin memberi nafas barulah, itu sahaja. Secara ringkasnya, kedua-dua sistem ataupun panduan ini boleh diguna pakai untuk masyarakat umum dan kita semua, supaya pemakanan kita lebih sihat. Okey, baiklah murid-murid, jadi itu sahaja untuk perkongsian cikgu pada kali ini. Cikgu harap apa yang cikgu sampaikan dapat memberi manfaat kepada semua, dan semua dapat memahami apakah itu
sistem piramid makanan, dan cikgu harap semua boleh amalkan supaya kita semua dapat menjalani hidup yang lebih sihat dan mengelakkan gejala obesiti, khususnya dalam kalangan murid-murid sekolah rendah. Cikgu doakan semuanya sihat selalu. Okay, insyaAllah kita akan berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.